Salam sejahtera semua pelajar. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang tajuk pertama kita yaitu kemahiran saintifik. Baik, apa itu kemahiran saintifik? Kita tengok sini ya. Kemahiran penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti eksperimen dan projek. Oke, itu yang saja yang kamu perlu tahulah apa itu kemahiran saintifik ya. Baik, jadi dalam muka surat pertama nih, dalam buku teks sains, kalau kamu tidak ada buku teks sains, tidak apa. Ya, tengok saja video cikgu nih. Ya, jadi dalam buku teks muka surat pertama kamu nih, adalah si Ana, Melia, Chan, dan Rabi ini sedang main tarik upi lah. Tarik itu pelepah kelapa tuh. Oke, di halaman rumah lah main tarik-tarik dorang kan. Jadi si Ana nih kali dia cakap beratnya sukar untuk saya tarik lebih laju. Upi ini hampir putus. Lepas tu ni dia bagi tahu si Chan, cepat Chan, kita sedang mendahului. Okey. Dalam situasi ini sebenarnya dia cakap ada dua kemahiran proses sains yang dapat kamu perhatikan, dia cakap. Jadi uh, cuba ingat semula kemahiran proses sains yang kamu belajarlah sebelum ini dari tahun 1 sampai tahun 4 tu. Cuba namakan dua lah kalau dapat. Okey. Kalau cikgu lah, dua kemahiran yang cikgu nampak di sini, kemahiran proses sains yang cikgu nampak ialah satu, pemerhatian lah, memerhati. Okay? Jadi si Ana ni, dia buat pemerhatian. Dia bilang, susah saya mau tarik lebih laju, dia bilang, sebab berat. Okay? Susah saya mau tarik lebih laju. Dan hampir putus. Jadi dia nampak ini hampir putus sudah, jadi dia buat pemerhatian di situlah. Okay? Dan satu lagi pemerhatian ni, dia cakap kita sedang mendahului. Dia sudah kumpul maklumat, dia orang di depan kan, jadi dia tahu dia sudah menang begitu. Kedua di sini berkomunikasi. Kemahiran proses sains berkomunikasi lah. Di mana kedua-duanya itu uh, memberitahu kawan masing-masing lah. Jadi di situ ada dua kemahiran proses sains, memerhati dan juga berkomunikasi. Okey. Apa lagi? Okey, baik. Di situ juga ada cakap, cadangkan cara supaya Ana dapat menarik Melia dengan lebih mudah. Okey. Kalaulah cikgu lah kan, kalau pemerhatian cikgu di sini lah. Okey. Kamu tengok kalau yang si Chan dengan Ravi ini dia punya upi ni pelepah dia ni lebih besar lah berbanding Ana dengan Melia nih. Jadi cikgu rasa kalau si Ana ini mau tarik si Melia itu dengan lebih baik, dengan lebih mudah dia kena tukar upi yang lebih besar. Itu pandangan cikgu lah, itu pemerhatian yang cikgu buat lah. Okey. Mana tahu kamu ada pandangan lain, nanti cikgu mau nanti kita bincang semasa kita sudah di kelas lain. Okey? Baik, itu saja sebenarnya di muka surat pertama nih. Dia mau bagi tahu tentang itu, apa kemahiran proses sains yang terlibat lah. Tapi persoalannya di sini ialah, apa itu kemahiran proses sains? Okey, jadi kita pergi ke muka surat yang kedua. Jadi ini tajuk kita lah yang kita mau belajar pada hari ini. Kemahiran proses sains. Sekali lagi cikgu tunjuk sini, apa itu kemahiran proses sains? Kemahiran untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Di mana dia menggalakkan kita berfikir secara kreatif, analitis, dan sistematik. Juga meningkatkan keupayaan belajar untuk berfikir secara berkesan. Oke, itu maksud kemahiran proses sains. Baik, sebenarnya kemahiran proses sains ini ada banyak dan kita sudah pun belajar. Tapi kita coba carilah. Jadi sepanjang muka surat 1 nih, muka surat 2 hingga muka surat 3 ini, kita coba cari apakah kemahiran proses sains yang terlibat semasa mencipta kapal terbang kertas ni lah. Jadi kita mulai dari awal lah di sini ya. Jadi murid tahun 5 Zamrud ini akan mengadakan satu pertandingan mereka cipta kapal terbang kertas. Okay, itu senang faham lah. Diorang membuat pertandingan cipta kapal terbang kertas. Kemudian setiap murid itu akan dapat sehelai kertas berwarna yang diedarkan oleh guru mereka. Setiap murid dapat satu kertas.
Jadi mari kita ikuti kisah mereka sebelum hari pertandingan. Oke. Jadi ada dialog di sini ya. Ini satu nih. Ana, ini Ana. Oke, dia tanya, Ana ini Melia. Dia tanya, Melia, Ana ini dia bagi tahu. Lihat kapal terbang saya, Melia. Bentuk hadapannya panjang dan runcing. Oke, di sini ada satu kemahiran proses sains. Bila kita boleh bagi maklumat, kita dapat apa, kita boleh kumpul maklumat daripada objek itu, kita bagi tahu orang. Maksudnya kita sudah ada satu kemahiran proses sains di situ, yaitu cukup tulis sini. Memerhati. Oke, nanti cikgu jelaskan apa itu memerhati. Oke. Oke, yang kedua, ada lagi kah? Oke. Ya, Ana, mengapakah kamu menghasilkan kapal terbang kertas berbentuk begitu? Bentuk ini dapat mengurangkan daya rintangan angin. Oke, dia tanya mengapa dan dia menjawab, dia bagi sebab kenapa dia buat kapal terbang seperti itu. Di situ pun ada satu kemahiran proses sains yang kita panggil dia membuat inference. Oke. Nanti cikgu jelaskan apa itu. Kemudian ketiga, ada lagi kah? Nampaknya size kapal terbang kita berbeza lah. Ana, saya sayap kapal terbang kertas saya lebih besar. Coba kamu teka tujuan saya menghasilkan begitu. Jadi satu lagi di sini, si Melia nih, dia boleh bagi tahu apa perbezaan kapal terbang Ana dengan kapal terbangnya. Jadi bila dia boleh cari perbezaan di situ, ada satu lagi kemahiran proses sains yang terlibat, yaitu mengelas. Oke, sudah 3. Jadi mereka seterusnya berbincang tentang cara melipat kapal terbang kertas masing-masing. Bila mereka berbincang berkongsi maklumat semua mempersembahkan maklumat masing-masing, di situ pun ada satu kemahiran proses sains, yaitu berkomunikasi. Oke. Baik, apa lagi? Jadi, bila bincang, dia pun bagi tahulah, cara saya melipat kapal terbang kertas saya begini. Oke, ada langkah-langkah dia kan? Nanti kamu boleh bacalah ini ya. Oke, sampai mana? Sampailah kapal terbang dia itu siap. Lengkap dengan petunjuknya lagi. Jadi di sini pun ada cara nombor 3 nih, kalau kamu tengok, lipat bahagian G ke bahagian H 1 cm. Jadi melibatkan nombor. Jadi ada satu lagi kemahiran proses sains di sana, yaitu mengukur dan menggunakan nombor. Oke. Ada lagi kah? Habis sampai di muka surat 2. Kemudian di muka surat 3, wah, sungguh menarik bahagian hadapan kapal terbang kamu. Mengapa bentuknya begitu? Si Melia ni tanya lagi si Rabi lah nih. Oke, jadi Rabi jawab, untuk ini dapat menambahkan jisim pada bahagian hadapan supaya lebih stabil dan dapat terbang jauh. Begini cara saya melipatnya. Oke. Jadi di sini sama juga inference, dia bagi tahu kenapa, dia bagi alasannya kenapa kan. Oke, dan dia pun ada komunikasi di sini, dia pun tunjukkan cara membuat kapal terbang kertasnya. Oke. Kemudian sampai di sini, lihat kapal terbang kertas saya juga sudah siap. Hebat, saya ramalkan kapal terbang kertas awak juga dapat terbang jauh karena saya sayapnya yang besar. Baik, di sini pun ada satu lagi kemahiran proses sains, sebab dia ramalkan, dia buat jangkaan awal kan. Oke, mengikut pengetahuannya. Jadi di situ pun ada satu lagi kemahiran proses sains yang kita panggil ramalan, membuat ramalan. Jadi sampai situ saja muka surat 3. Jadi daripada dialog-dialog itu dan juga langkah-langkah yang ditunjukkan, dapatlah kita 6 kemahiran proses sains di sini ya. Jadi kita tengok satu-satu. Apakah ke-6 kemahiran proses sains yang sudah kamu belajar yang telah digunakan? Yang pertama ialah memerhati. Memerhati ini ialah proses kita mengumpul maklumat terhadap objek itu ataupun fenomena. Kalau dalam sini nih, mereka mengumpul maklumat tentang kapal terbang kertas itulah yang mereka buat dengan menggunakan sebahagian atau semua deria lah. Jadi kalau dalam sini Melia nih
si anak ini dia melihat dengan matanya lah, dan juga mungkin dari sentuhan dia lah, kulitnya kan dia boleh tahu, oh ini runcing, ini tajam, ini tidak kan. Jadi itu memerhati. Kita guna deria kita kesan, kita kumpul maklumat terhadap objek itu, contohnya kapal terbang itu, kemudian kita boleh bagi tahu orang lain apa yang kita dapat daripada situ. Hasil dapatan kita tuh kita boleh bagi tahu. Oke? Jadi itu adalah membuat pemerhatian ataupun memerhati. Oke? Asal kita boleh kumpul maklumat, kita sudah buat pemerhatian ataupun memerhatilah. Jadi contohnya di sini, nota ini kamu boleh dapatkan. Ada cikgu sediakan dia punya pautan juga tuh. Kamu klik saja nanti, kamu akan dapatlah nota yang ini ya. Contoh-contoh yang lain ini sudah ada di tahun 4 nih. Oke, dari bau. Dengan menggunakan hidung dia boleh tahulah bunga itu wangi. Dia boleh hidu kan, jadi dia boleh tahu. Kemudian rasa pedas, pisau itu tajam sebab dia sentuh, dia tajamkan. Oke, buat pemerhatiannya tuh. Ayam itu bertelur sebab dia nampak ada telurnya dengan menggunakan deria penglihatan, itu mata. Oke, begitu juga bunyi, dia cakap bunyi guru itu kuat sebab dia boleh dengar. Jadi itu pun satu pemerhatian. Dia boleh kumpul maklumat dan boleh bagi tahu. Oke? Oke, sampai situ saja. Baik, itu memerhati. Oke, seterusnya ialah apa tadi? Membuat inference. Oke, membuat inference mana itu? Membuat inference ini ialah memberi sebab. Oke, ke atas satu perkara itu. Macam ni dia tanya, kenapa kau buat kapal terbang seperti ini, Ana? Jadi dia pun jawab, dia bagi sebabnya. Sebab dapat mengurangkan daya rintangan angin. Bila kita boleh bagi satu alasan yang munasabah terhadap satu perkara itu, bila ditanya ke atas pemerhatian kamu, maka kamu sudah pun ada satu kemahiran proses sains yang dipanggil sebagai membuat inference lah. Asal kita boleh menjawab soalan mengapa itu dan bagi jawapan yang munasabah, kita sudah pun membuat inference. Yang macam inilah contohnya kan. Kenapa pokok itu segar? Sebab dia dapat baja yang cukup. Dia bagi penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian dia. Asal kita boleh bagi, maka kita sudah boleh buat inference. Jadi inference ini menjawab soalan mengapa. Dan biasa kita bagi jawaban kerana lah. Kerana apa dia begitu. Jadi kalau dalam kes ini, kenapa kapal terbang dia bentuk begitu? Untuk mengurangkan daya rintangan angin. Baik, itu membuat inference. Seterusnya, apa lagi tadi? Mengelas. Mengelas ini salah satu kemahiran yang penting kita boleh asingkan dan kumpulkan. Cari persamaan dan perbezaannya. Macam ini kan, si Melia ni, dia tahu perbezaan kapal terbangnya dengan kapal terbang Ana. Jadi, bila kita boleh mengesan persamaan dan perbezaan, ataupun kita boleh kumpul berdasarkan sifat-sifat sepunya, sifat yang sama, ataupun menerangkan ciri sepunya yang digunakan atau membuat pengelasan, ataupun menggunakan ciri lain mengumpul objek-objek ataupun mengumpul objek-objek dalam pelbagai cara. Pendek cerita, kalau kita boleh kasih asing, kita tahu apa bezanya, kita asing, yang beza tu kemudian kita kumpul yang sama, maka kita sudah ada kemahiran mengelas. Contohnya banyak sudah, ini ulangan saja. Jadi kura-kura singa tu apa persamaan, apa perbezaan. Jadi yang perbezaan tu kita kumpul lah satu tempat, macam ni kan. Kura-kura di sini sebab dia bercengkerang, singa di sini sebab dia berbulu, ataupun cara membiaknya, ataupun tabiat pemakanannya. Ataupun contoh lain cikgu bagi di sinilah. Ini. Katakan ada 4 jenis buah di sini. Cari persamaan dan cari perbezaan. Jadi perbezaannya itu bila kita sudah tahu, kita kumpulkan ikut ciri sepunya. Ciri sepunya ni maksudnya ciri yang sama. Macam kelapa dan tembikar itu kan. Ciri yang sama dia terapung atas air dan bersaiz besar.
ubi kentang dan mangga tenggelam dalam air dan bersaiz kecil. Jadi kita tulislah pengelasannya dalam gini, kita asingkan dia. Oke, boleh terapung, tenggelam. Yang boleh terapung kelapa, tembikai, ubi kentang, mangga tenggelam. Ataupun kita boleh buat saiz buah itu satu besar, satu kecil. Jadi yang besar kelapa, tembikai, ubi kentang, mangga. Nampakkah di sini? Asal kita boleh asing, kita boleh cari perbezaan, kemudian kita kumpulkan ikut ciri sepunya, ciri yang sama, kita sudah ada kemahiran mengelas. Nah, begitu juga warna, kamu tengok. Bila dia kelaskan warna ini, diasingkan ikut warna masing-masing. Nah, jadi dia sudah pandai mengelas lah. Oke, nah, jadi itu mengelas. Oke, seterusnya. Berkomunikasi. Berkomunikasi di sini maksudnya memberikan penerangan tentang tindakan, objek, atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol seperti simbol grafik seperti jadwal, graf, raja, ataupun model. Oke. Jadi kita boleh nyatakan apa yang kita dapat tuh, menerima maklumat dan menyebarkan maklumat, berkongsi maklumat. Kita sudah pun berkomunikasi. Macam ni kan, berbincang. Berbincang maksudnya dia berkongsi maklumat yang dia dapat tuh. Hasil dia dapat tuh dia kongsi dengan orang lain, dia bincang, bercakap, oke? Nah, di situ ada komunikasi lah. Oke. Baik, seterusnya mengukur dan menggunakan nombor. Oke, mana tuh? Mengukur, nih. Mengukur dan menggunakan nombor. Baik. Maksud mengukur dan menggunakan nombor nih, kita guna nombor ataupun kita guna alat unit, alat piawai ataupun alat mengukur lah. Jika kita boleh guna nombor itu dan kita boleh mengukur, kita sudah pun ada kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Macam ni kan? Oke, kita ukur 1 cm. Kalau kita boleh buat itu, kita boleh ukur dan lipat ikut dia punya ukuran itu, kita sudah boleh mengukur dan menggunakan nombor. Oke, baik. Ini juga penting sekiranya kita mau menggunakan alat tuh, kita tahu macam mana contohnya pembaris. Kita tahu macam mana kita mau ukur menggunakan pembaris dengan cara yang betul. Bila kita boleh ukur dengan pembaris dengan cara yang betul, kita sudah pun ada kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Oke, seterusnya lagi. Dan yang terakhir sekali, ramalan. Ramalan, mana ramalan? Oke nih, di sebelah komunikasi ini ya. Oke, meramal. Kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Contohnya ini kan, di sebelah tadi tuh, ini si Ana cakap nih, saya ramalkan kapal terbang kertas awak dapat terbang jauh. Oke, meramal ini membuat jangkaan. Oke. Dan jangkaan itu mungkin benar dan tidak benar. Oke, dia mungkin contoh di sini kapal terbang dia mungkin akan terbang jauh, mungkin tidaklah. Berdasarkan pengetahuan. Dan kamu kena ingat, ramalan ini bukan meneka, kerana ramalan ini kita buat berdasarkan apa yang kita kumpul maklumat itu, pengalaman kita ataupun maklumat lain lah. Oke? Contohnya ini. Kaki budak itu terpijak kaca kan, mesti kaki budak tu luka. Takkan bila dia terpijak kaca, kaca tu yang luka kan. Jadi itu kita meramal. Oke? Dan beginilah contoh-contoh lainnya nih. Oke? Macam nih, contoh di kucing nih kan. Jika tidak menyusukkan selama seminggu, ramalannya ibu kucing tu akan kehilangan berat badan. Bukan dia yang menyusu, dia yang kasih menyusu anak dia kan. Jadi anaknya yang sepatutnya, kalau kita ramal, kalau tiada susu seminggu, akan kehilangan berat badan, bukan mamanya. Oke, begitu. Jadi kita kalau boleh buat jangkaan awal, mengikut pengetahuan kita, maka kita sudah ada kemahiran meramal. Oke, jadi cikgu rasa untuk hari ini sampai di muka surat 3 dahulu. Yang penting kamu tahu, serba sedikit sudah dapat gambaran apakah kemahiran proses sains yang sudah pernah kamu belajar dari tahun 1 hingga tahun 4 tuh. Jadi itu saja. Terima kasih dan selamat belajar.